أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ سالم بن سمير ومترجم الكتاب ومؤلف الكتاب الشيخ حاضر جدول وأصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Tuan Imam, pengerusi jawatan kuasa Surah As-Siddiqin, alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat segenap peringkat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, dan yang paling kita raikan adik-adik, anak-anak generasi pengganti kita. Moga-moga kita sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah kerana pada malam ini dapat sama-sama kita melaksanakan, melunaskan tanggungjawab kita sebagai hamba dengan kita melakukan ketaatan, mengumpul pahala sebagai bekal yang kita nak bawa balik dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti yang kita ini merupakan hamba Allah. Alhamdulillah, kita dapat solat Isyak berjemaah diikuti dengan solat sunat tarawih berjemaah sebanyak 8 rakaat. Cuma kalau boleh balik lagi, sambung lagi lah. Azam kita buat tuan-tuan tak kurang 20 rakaat setiap malam, ya. Jadi kita buat secara berjemaah 8, balik sambung lagi 12. Tak banyak mana, baca surah pendek-pendek pun tak apa. Kalau kata di Tarim, di Hadramaut, antara tempat yang menjadi impian lah orang-orang yang mencintai ketenangan, suasana ibadah di sana. Kita tak pernah belajar di sana, tapi pernahlah diizinkan oleh Allah beberapa kali menziarahi dan melihat sendiri bagaimana suasana di sana. Masalah dalam bulan Ramadan, rasanya pernah kita cerita sebelum ni di sini pun. Ulang baliklah. Lebih kurang sehari dua sebelum Ramadan, dimasukkan di celah pintu bawah tu, sana kaedah hantar surat masih lagi macam tu. Macam kita cerita kita 15 tahun 20 tahun dulu lah. Dia buat masuk surat tu, kertas. Kita ingat kertas apa? Rupanya kertas jadual mayang tarawih. Pukul 8 masjid ni, 8.30 masjid ni, pukul 9 masjid ni, sampai ke pagi. Kalau kita terlena pun, jaga-jaga masalah pukul 1, tak semayang tarawih lagi ni, tengok jadual pukul 1 kat mana, habis boleh semayang. Dan dia semayang pula tak lama. Kita ni kira hebat tuan-tuan, master kita ni. Tarawih saja sejam lebih. Moga-moga Tuhan angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar sungguhlah orang kita ni. Sebab tuan-tuan tengok Pok Indung buat ke mana. Bukan semualah, ada daripada viral tu di Indonesia katanya berlaku. Apa? Mayan tarawih berapa minit? 7 minit. Ish, itu merapu sangat tu. Kita sudah buat, kita tengok bacaan Pulang Ninah Pohmon terrabuk habis. Dia main-main pun ada.
Nampak wajah macam bermain-main dengan ibadah pun ada. Sedikit lah ini tu. Tapi kalau kata ditarim, dia tak panjang. Sekitar 25 minit, 30 minit siap dah. Sebab apa? Yang pertama, dia baca surah pendek-pendek. Ya, baguslah baca panjang. Ada juga masjid yang baca panjang, tapi lazimnya kebanyakan masjid baca pendek-pendek. Siapa nak baca panjang, pergi semayang di Darul Mustafa, tempat Habib Omar. Habib Omar sendiri jadi imam, satu malam 1 juzuk, 1 juzuk setengah, 2 juzuk. Jenuh tunggu. Tapi orang boleh tunggu. Tapi Darul Mustafa semayang lambat sikit. Lepas buka puasa, dia pun makan khubus, roti sikit-sikit, zabadi, sumasam tu pas sikit, laban sikit-sikit, minum air. Dia pun semayang solat sunat tasbih lepas maghrib. Kita sini dengar tasbih lari tu. Setengah jam tu pun kalau pandai shortcut. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, laju setengah jam. Tapi kalau dia buat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, tambah lagi bagi sempurna, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, sejam habis 4 rakaat tu. Tapi dia buat lepas maghrib. Habis semua tu dia rehat. Ada rehat, ada tidur, ada baca Quran, ada iktikaf sebagainya. Dia pas sembahyang isyak lambat sikit, lebih kurang kat sejam kot. Baru dia pas sembahyang isyak, baru dia pas sembahyang tarawih. Jadi yang sembahyang ikut masa isyak ni Masjid Taubah. Pergi Masjid Taubah sembahyang, dia baca surah pendek-pendek. Dan bila kita tanya pasal apa baca pendek-pendek, awak tak baca panjang-panjang, tarawih inilah kita nak dengar bacaan Al-Quran. Dia kata tak apa, tak ada masalah nak baca panjang pun, tak ada masalah, okey, bagus ya. Tapi kami di sini membaca pendek, dia kata dengan alasan kalau baca pendek, orang yang tak mampu baca panjang dapat ikut. Tapi kalau kita baca panjang, orang yang tak mampu baca panjang tak dapat ikut. Tu pendapat dia lah. Kita kongsi pengalaman, bukan nak sentuh mana-mana, tak ada. Sekadar kongsi pengalaman, kongsi suasana. Betul tak apa lah. Dan dia kata isu tarawih adalah isunya rakaat, bukan bacaan. Isunya rakaat. Pasal apa kata isu rakaat? Sebab berlaku perbahasan ulama, kalau kata 8 bukan tarawih, aku pula dah. Tapi janganlah kita susah hati. Habis tu malam ni kita macam mana? Tarawih juga. Nak cerita ada perbahasan ulama. Ada yang kata macam tu. Tarawih mesti 20 tak kurang. Itulah yang diijtihadkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dikatakan man qama Ramadan. Tapi kita janganlah duk kata buat 8 tu bukan tarawih, kelih dah. Ni cerita perbahasan ulama saja. Lepas tu dia kata isunya rakaat, bagi cukup 20. Habis 20 hang nak baca 3 juzuk, 4 juzuk, bacalah katanya. Oh, tu pendapat dia. Tuan-tuan, baik. Kita pun secara peribadi kita setuju. Pasal apa? Kita acik boleh nak memperbanyakkan rakaat. Sebab tu kita sebut tadi tuan-tuan, balik ni jangan cukup setakat ni. Sambung lagi. Balik ni sambung lagi 12, tak lama mana. Ada setengah tempat tu kalau kata di pondok-pondok dia baca ayat lazim. Rakaat pertama wal as, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Rakaat kedua idza jar, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Dia baca lazim je. Baca pendek-pendek, dapat habis juga insya-Allah. Antara kita ni kadang-kadang nafsu kita ni kita duk belah sangat. Rasa mengantuk lah. Elok habis tarawih pergi menyembang, minum kedai kopi, duk dengar kena tomyang sampai pukul 1, tak rasa mengantuk, heran sungguh tu. Pasal nafsu kita duk belah dia. Tapi kalau kita paksa dia, aku bangun 2 rakaat, aku bangun lagi 2 rakaat, habis 2 rakaat, lagi 2 rakaat, lama-lama nafsu tu pun kalah. Kena lagu tu. Macam kita baca Quran. Boleh baca semuka rasa macam malaikat hari tu. Padahal semukanya beratnya semuka. Paksa lagi 2 muka, paksa lagi 3 muka, dan dia naik 5 muka, mula jadi macam kita ni macam kereta diesel kot tuan-tuan. Macam kereta Pajero diesel tu. Dia bila dia berhenti nak berjalan balik, jenuh tekan minyak, asap berkelun belakang. Dia cakap utara, faham tak tahu no. Boleh kau no. Dalam televisen tak ada cakap utara, kena cakap KL sikit. Luar ni kan cakap utara. Mai pada kat nah. Jadi asap berkelun ni nak pi tu, dan dia mula lajak ada Pajero diesel tu, dan dia mula lajak saya kata apa? Kira dia bagi lampu depan suruh orang tepi. Nah, abang kata kita macam tu. Tak cuba tengok. Bila kita naik 6 rakaat mengantuk, 8 rakaat mengantuk, 10 rakaat mengantuk, dan dia naik 12, 14, 16 Allah masa tu. Memang lagu tu. Macam puasa pun hari pertama ya Allah teruknya, rasa macam nak mati.
No, sampai marah negeri mana tak ambil cuti hari pertama Ramadan. Kami dapat cuti, pasal hampa tak dapat cuti, contohnya lah. Baik. Mai hari kedua kurang sikit. 3, dia mai kat nak hujung Ramadan, rasa macam sat nak habis dah Ramadan. Dia macam tu nafsu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka insya-Allah moga-moga kita azam. Dan insya-Allah kita ambil buat kata pengurusi tadi, kita ambil sikit santapan rohani. Kita ambil perangai para ulama, sikap ataupun sifat para ulama bila mereka menyantuni Ramadan. Antaranya disebut dalam Kitabul Adab karangan Syekhina Sayyid Muhammad Amin pun dinyatakan pandangan ulama, ketetapan ulama dalam nak menentukan adab-adab Ramadan adalah mereka tidak memisahkan Ramadan dengan majlis ta'lim. Di samping kita sibuk ibadah, sibuk zikir, sibuk Quran, kita juga sibuk dengan majlis ta'lim. Jadi bila sebut majlis ta'lim kait dengan Ramadan, kita bincang sikit masalah fiqh lah. Menggunakan silibus kitab Syarah Safinatun Najah Misbahud Duja yang disebut oleh pengarang Syekh Salim bin Sumair, faslun qala syekhu muallifu rahimahullah. Sikit kita baca, ambil berkat ambil buat ubat. Orang tu kata buat ubat, jangan baca buat ubat, baca semua tak ada, baca buat ubat. Maka kata pengarang, faslun yabtulu sawmu biriddatin wa haidin wa nifasin wa wiladatin wa jununin walau lahzatan bi irma'in wa sukrin ta'adda bihima in amma jami'an nahar. Kita bincang sikit bab batal puasa. Kemarin kami dengan Abang Jamal di LHDN bincang bab adab-adab puasa. Jadi hari ini kita masuk sikit adab, kita masuk sikit perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, murtad, batal puasa. Murtad ni boleh berlaku sama ada dengan pengakuan. Dia mengaku, dia mengiyakan, ataupun dengan perkataan, ku berasa-berasa, walaupun dengan guraan, payahlah jadi orang Islam tu. Nak dapat duit pun payah main ke surau minta, tak dapat baik pergi gereja jadi orang Kristian senang. Kufur lah tu juga murtad. Aku rasa macam nak masuk Kristian, wala'iyadzabillah. Murtad lah tu juga. Baru walaupun kata berasa tak masuk lagi, baru berasa. Murtad lah tu. Termasuklah dalam menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Allah Ta'ala ada tangan, ada kaki, duduk di aras, sila macam makhluk, sama. Merendahkan martabat ketuhanan, boleh menggugurkan akidah kita. Ni. Baik. Dia benda-benda tu jaga membatalkan puasa. Tambahlah ni pula mai baru-baru ni satu filem. Depa kata setahun dua dah, tapi tak pun nak berani lagi. Kali ni depa pulung sungguh, kempen sungguh tahun ni. Pasal depa rasa macam ada kekuatan kat mana tak tahu. Ada orang belakang kot. Sebelum ni takut-takut pasal tak ada tulang belakang. Depa usaha lama dah. Main-main setahun dua ni depa rasa macam ada orang sokong depa berani perkemahkan lagi. Nama filem tu Butterfly, Mentega Terbang. Satu usaha objektif filem tu kalau kita nampak, dia macam nak menjadikan satu usaha normalisasi kemurtadan, normalisasi perpindahan agama. Cuba tengok dialog-dialog yang diguna pakai, sungguh kurang ajar. Tonton, memang terang-terang murtad. Pak ajak anak nak masuk Kristian, masuklah. Nak masuk Hindu, masuklah. Macam kita, orang yang ada awareness, yang ada prinsip, yang ada pengetahuan, knowledge akidah, kita rasa pelik benda tu. Tak patut. Tapi bayangkan dalam situasi hari ini, anak-anak muda yang zero, yang tak diterapkan hal-hal yang demikian dalam jiwa mereka. Bila mereka dengar, dah menjadi satu usaha menormalisasikan, jadikan benda itu biasa. Biasa nak masuk Kristian, masuk. Kalau kita ingat dulu kita pernah sebut pasal filem yang cuba mencairkan prinsip akidah rukun iman yang kelima, kiamat. Dibawa datang oleh syarikat namanya Columbia Pictures. Tajuk filem tersebut 2012, mengisahkan berlakunya peristiwa kiamat yang sungguh luar biasa. Gunung ganang pecah, terpelanting, turun meteor-meteor, laut bergelora, naik sampai ke darat, habis mati, tenggelam. Tapi di penghujung filem tersebut menunjukkan manusia boleh terselamat bila masuk ke dalam kapal yang dicipta oleh orang barat. Walaupun dalam bentuk question mark timbul dalam jiwa, adakah kiamat boleh diatasi dengan teknologi?
walaupun peringkat awal question mark, tapi lama kelamaan dia naik kepada tangga zon, syak dan waham, gugur akidah. Wal'iyadzubillah. Akidah dia tak macam fiqah. Fiqah kalau kita masuk satu tempat nak sembahyang, kiblat kat mana? Saya masuk surah terkejut, betul ke surah Siddiqi ni? Pasal main sebelum ni lagu lain, ni main lagu lain. Pasal bila dia buat kerja laju sangat. InsyaAllah kita doa para pewakaf yang menginfakkan harta mereka untuk pembangunan surau ni diberikan gandaan rezeki yang melimpah ruah, kan bercahaya kubur mereka, dan insyaAllah diberikan kesihatan rohani dan jasmani, dan seluruh kepada anak cucu zuriat keturunan insyaAllah. Masa main surau tengok masa tu kapek pun tak nampak lagi, mihrab pun tak tahu tak mana, duk agak-agak belah ni kot semayang atas zon. Sah tak? Sah. Zon dalam masalah fiqah dengan alamat-alamat yang tertentu yang boleh diterima pakai, sah walaupun tak betul kiblat ni. Tetapi dalam masalah akidah zon tak boleh. Aku rasa-rasa macam Allah Ta'ala ni, tak tahu, mungkin ada, mungkin tak ada. Dia dapat zon lagu tu. Kiamat ni boleh diatasi dengan habis. Itu satu. Dia buat main pula dah satu lagi filem namanya Life of Pi. Pi ke Pi tu, PI tu. Pi. Mengisahkan seorang budak India yang ada ni asalnya beragama Hindu. Satu hari dia lalu ke pekan, tengok masjid orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia rasa tenangnya dengan orang azan. Dia masuk Islam. Balik duduk semayang, pok dia tengok duduk semayang. Tak lama lepas tu main bola dengan kawan, bola terpelanting masuk gereja. Jalan cerita dia buat tak apa, storyboard dia tu, dia punya ni istilah. Lepas tu masuk nak ambil bola, jumpa ada sinki holy water, minum yang holy water. Tengah-tengah tu seorang paderi main entertain dia, layan dia, welcome. Memang masa kami duduk di Australia tu, pergi ke satu program di Tasmania untuk pembentangan program pengajian sifat 20 akidah dengan pelajar University of Tasmania di Masjid Hobart tu. Malam tu pergi gereja, dia pun entertain kita, layan kita. Dia pun nampak, ni agama yang mesra. Dia masuk Kristian pula. Nak jadi cerita keluarga mereka ni mengalami krisis ekonomi ke apa, atau terpaksa kena pindah. Mereka ni mengusahakan zoo. Zoo mini zoo lah, dan binatang-binatang semua, buruk semua dah lah. Kena pindah, dia pun guna kapal. Nak pindah pergi mana saya tak apa ingat jalan ceritanya. Tenggelam kapal tu. Yang selamat dia seorang, ahli beradik semua tenggelam habis. Dia dengan perahu dia, dan ada rimau, ada orang hutan apa macam tu. Lepas tu nak cerita survival dia nak pergi ke darat tu, punya macam-macam dia lalui, sampai tahap dialog-dialog yang digunakan pakai menunjukkan Tuhan yang menyelamatkan dia tu adalah Tuhan yang sama kepada semua agama. Jadi semua agama adalah sama. Hak tu dia nak bawa penonton ni. Anak-anak muda tengok pun suruhlah, semua agama adalah sama. Habis. Tak cukup dengan serangan tersebut, beberapa tahun kemudian mai tahun ni dia serang lagi sekali tuan-tuan. Tapi kali ini tak menggunakan pelakon-pelakon luar negara, pelakon-pelakon yang bukan beragama Islam. Dia guna pelakon-pelakon yang beragama Islam, menggunakan watak yang namanya Aisyah, isteri Nabi. Sungguh kurang ajar tuan-tuan. Tapi takkan kita nak marah lagu ni dalam surau? Takkan kita nak terus begini? Kita ambil sempena semangat Ramadan, bulan yang menguatkan ummah. Bulan inilah berlakunya kemenangan dalam peperangan Badar Al-Kubra. Bulan inilah banyak peperangan, siri-siri peperangan. Bukan nak cerita Islam suka perang, tak. Islam berperang saat nak membela agama, saat nak membela negara-negara yang ditindas oleh pemerintah yang zalim. Kebetulan berlaku dalam bulan Ramadan. Namun menunjukkan hikmah ataupun ibrah pengajaran, dalam bulan Ramadan umat Islam kuat menentang musuh, kalah musuh yang tak puasa tu. Maka kita tuan-tuan ambillah semangat Ramadan ni dengan menerapkan pengajian-pengajian akidah kepada anak-anak generasi kita, supaya mereka ni tak lut, tak cair prinsip mereka lagi 20 tahun, 30 tahun, walaupun mereka diserang kiri kanan depan belakang soal akidah. Tak boleh biar dah tuan-tuan. Jadi tajuk lain dah. Cerita bab batal puasa, cerita bab batal akidah pula dah. Cerita pasal tajuk batal puasa pertama murtad. Satu. Jaga bagi elok, sebab dengan murtad batalnya puasa.
Tak apa nak cerita panjang, kita balik pada tajuk kita balik, itu kita cerita bab tajuk ni lah. Masih tajuk kita yang kedua, dia kata wahaidin, keluar darah haid batal. Allah, lagi 5 minit nak buka puasa, puasa lain macam, pipi tengok Allah uzur, kira halal lah kot, boleh kot lagi 5 minit, tak boleh. Tetap hari tersebut tak dikira. Maklum, ceritakan nak darah kita elok, sabar. Tu sebab Allah Ta'ala nak suruh hang puasa kerap-kerap lagi. Mungkin hari ni ada yang tak sempurna, maka Tuhan batalkan puasa hang puasa balik nanti, qada, buat elok-elok. Cakap lagu tu kat dia. Jaga nak marah Allah Ta'ala, jaga nak marah takdir, jaga nak marah darah tu. Tak nak. Baik. Kemudian lagi wa nifasin, keluar darah nifas, wa wiladatin, keluar darah wiladah bagi orang yang salin, yang melahirkan anak, wa jununin walau lahzatan bi irma'in, dia gila walaupun hanya satu lahzah. Lahzah ni mana? Sedetik, seketika, tempoh yang sekejap, tapi jadi gila. Jadi gila tak tahu hala tu. Ada orang lagu tu dia kena penyakit gila lah. Kemudian disebut lagi wa bi irma'in wa sukrin ta'adda bihima in amma jami'an nahar. Dia pengsan ataupun dia mabuk yang disengajakan, sama ada dengan meminum khamar, arak ataupun mabuk. Dia tahu dah dia tak boleh makan pinang. Orang tua-tua dulu duk makan pinang dengan sirih lah, ni tak apa nak jumpa dah tuan-tuan. Tak tahulah belah-belah Selangor macam mana, tapi kalau belah Kedah tu duduk atas pelenggak rumah, atas pelantak. Pelenggak ni pelantak lah, macam dipanggil apa, macam balkoni tu kot, tu mesti ada bakui yang dianyam menggunakan daun mengkuang tu. Dalam tu ada buluh pula ada dia punya apa, tukui dia tu, yang dia punya pengancung pinang. Ambil sirih, buah kapak sikit, kacik pinang tu, buah dia sirih, balut-balut, ada yang tokak terus, ada yang buah dalam tu dia tumbuk tu sampai hancur, lepas tu buah buluh ke belah, naik ke atas makan. Duk isap pinang tu, oh syok. Dia ingat balik, oh nostalgia tu. Tak jumpa dah rumah orang lain ni ada sirih pinang. Sihat, badan pun jadi sihat, otak pun jadi cerdas elok. Lepas tu tak apalah. Kemudian jadi dia ni tak boleh makan pinang, duk makan pula pinang, makan mabuk. Jadi mabuk yang disengajakan jika keduanya terjadi sepanjang hari. Pengsan tu pula ataupun mabuk tu berlaku sepanjang hari. Kalau saat-saat tak apalah, ni sehari tu kena pinang malam tu sedap-sedap, esok pun sedap balik. Pergi sehari tu puasa tu rosak. Dan dalam bab masalah batal ni disebut tidur sepanjang hari tidak membatalkan puasa. Ada yang kata batal, tak batal, tetapi makruh. Di dalam Nailur Raja ditambah lagi perkara-perkara yang membatalkan puasa, antaranya memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh badan melalui rongga yang terbuka, dipanggil manfas maftuh, termasuklah mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kemaluan, sama ada depan ataupun belakang. Masukkan sesuatu. Tapi kalau kata masuk ayak, kok tangan ni tak apa, tu bukan rongga yang terbuka. Korek hidung, batal. Ada yang kata tak batal. Sebab dia kata jari bukan makanan. Dia kata tak batal sebab jari bukan makanan. Pelik-pelik lah ni pun tuan-tuan kita. Allah, kadang-kadang dengar ustaz-ustaz kata wali kata diri sendiri lah, tak mau kata orang kata kat diri sendiri lah. Pelik-pelik merumapu ni. Tak mau buat pendapat-pendapat pelik-pelik. Dia kata mengeluarkan mani dengan sengaja pun tak batal puasa. Ni pendapat golongan jenis suka membid'ah-bid'ahkan orang lah. Lagu kita buat malam ni kira bid'ah dah. Itu selawat di antara tarawih tu. Ya, selawat di antara tarawih ni bid'ah, Nabi tak bisa buat. Dia tu kira okey lagi, dia marah benda yang jarang kita buat. Niat marah tu imam pun dah. Pasal patut imam khutbah dalam bahasa Melayu, Nabi mana khutbah dalam bahasa Melayu. Bid'ah ni. Tapi mujur tu imam tu pandai jawab. Tu imam tu kata apa? Aku khutbah dalam bahasa Melayu pun hang lena. Tambah khutbah bahasa Arab pakai telentang tu. Tu imam jawab lagu tu je. Jadi kadang-kadang dia faham agama ni bukanlah, agama ni ada benda yang kita kena ikut secara lurus benda. Jangan cakap banyak. Mayang maghrib 3 rakaat. Puasa Ramadan tak boleh ubah pergi bulan lain.
Maghrib tak boleh menjadi 4 rakaat, tak jadi 2 rakaat, tak boleh. Dia tetap. Tapi ada ruang yang boleh ijtihad. Ada ruang yang boleh dibina ataupun dibuat rangkuman pelaksanaannya tu. Baik. Baik. Maka kalau korek hidung setakat zahir memang tak ada masalah. Ni sampai ke batin, sampai ke dalam, tu batal lah. Tuan-tuan, sampai masukkan ke batin itu memang batal. Kemudian lagi muntah ataupun istiqa'ah dengan sengaja seperti menjolok-jolok lidah ke langit sehingga menyebabkan muntah, batal. Keluar mani dengan syahwat dan memegang secara langsung termasuk onani, batal. Jangan duk ambil pendapat yang bukan-bukan ni. Pendapat dari tokoh yang samalah yang duk kata onani tak batal puasa, dia jugalah dengan kurang ajarnya, tak maaf bahasa kita okeylah tu, mencadangkan buat proposal kepada kerajaan Saudi untuk mengalihkan makam Rasulullah dengan sangkaan buruknya, mengatakan orang pergi puja kubur Nabi. Siapa yang pergi puja kubur Nabi? Dia kata orang pergi bagi salat itu sebagai benda yang syirik. La haula wala quwwata illa billah. Cukup jahat sangka. Ni depa tu sangka benda yang sama, orang pergi ziarah kubur pada hari-hari pertama tu sebagai syirik. Ada yang kata syirik. Tak semualah. Cuma ada yang kata dengan alasan dia rendah sikit, dia kata pasal apa nak bersedih-sedih hari raya? Kita kena bergembira. Siapa yang pergi sedih hari raya? Pergi ziarah kubur tak ada siapa yang sedih. Kalau sedih pun fitrah sekejap saja. Keluar kaza kubur tanya dah nak pergi rumah mana dulu Rumah ni buat ketupat, rumah ni buat mi kari. Jadi jangan kita exaggerate sangatlah benda-benda yang tak sepatutnya tu. Bahasa orang putih dia kata exaggerate, melampau-lampau kita punya sangkaan buruk tu. Baik. Baik. Kemudian lagi disebut lagi di dalam Zainul Talib disebutkan tidak batal puasa jika air mani keluar dengan sebab berkhayal atau berfikir, dengan syarat secara kebiasaannya jika dia berkhayal atau berfikir air mani tidak keluar. Selalu pi bukan hari kan, oish nampak heroin somel sangat tak ada apa, selalu biasalah manusia, bukan malaikat kita ni, ada nafsu kan, dan teringat astagfirullahalazim balik. Tiba-tiba mai hari tu dia teringat keluar mani. Tak maaf tuan-tuan, cerita fiqh ni, bukan cerita benda lok-lok benda fiqh. Keluar mani, maka tak batal, disebut oleh ulama tak batal sebab pada biasanya bila berlaku khayal dia tak keluar pun. Tiba-tiba mai hari tu dia keluar pula dah. Tu ceritanya. Kemudian lagi jima ataupun zina batal puasa. Mengorek hidung ketika berpuasa tidak batal jika ia masih dalam rongga hidung seperti istinsyak. Kita memasukkan air istinsyak tu tak batal. Walau bagaimanapun jika ia sampai ke had khaitum tu adalah puasanya batal. Khaitum. Seseorang yang memasuk dan mengeluarkan darah daripada badan ketika berpuasa, sah puasanya. Kita panggil proses apa? Dialisis kan? Lebih kurang itulah. Dialisis ke apa nama tu? Ozon terapi lah macam lah ni, kurang dengar lah tu. Jadi sah puasanya kerana itu bukan rongga badan. Dia cucuk masuk ke ni, keluar ke ni, masuk ke ni. Orang yang berbekam termasuk dalam kategori ini, tak batal puasanya. Memasukkan sesuatu benda yang bukan makanan ke dalam mulut seperti sampai kepada had yang zahir, iaitu makhraj huruf ha tak mana ha ni, hujung pangkal lah ni, batal puasanya. Menelan dahak ataupun kahak yang berada di dalam mulut membatalkan puasa. Pasal tu orang Arab kalau kita tengok tuan-tuan, dia rajin spare tisu, baik atas kereta dia kan, baik di rumah dia akan spare tisu, dia takkan telan kahak. Menelan kahak juga katanya boleh menyebabkan balgham. Balgham ni dia macam lendir berada di belakang otak kita ni. Wallahualam kita pun tak tahu nak cerita, tapi dengar disebut kita kan ada cerebrum medulla oblongata tu yang menyebabkan kita jadi macam susah ingatan kita tu, memori kita masalah, antaranya dengan sebab kahak. Katanya cara nak menghilangkannya adalah dengan cara kita memakan zabit, kismis. Sebab tu Imam Az-Zuhri menyatakan siapa nak hafal hadis perlukan ingatan yang kuat, maka lazimkan memakan zabit, makan kismis. Pasal tu dalam adab buka puasa pun baru ni macam mana kita bincang, kita nak buka puasa ni elok kita buka dengan rutab. Nombor 1 rutab, kurma yang separuh masak tu, kurma separuh matang tu, kurma fresh lah kita kata, yang kurma muda. Tak ada rutab lah, ni ada banyak jual. Tapi kalau tak ada juga di rumah kita, maka carilah busrun. Busrun kurma yang matang tapi belum kering, dia dah matang, dah masak tapi tak kering lagi, duk basah-basah lagi. Tak ada busrun, barulah cari tamar. Tamar ni kurma yang kering, jadi banyaklah.
Tak ada tamar, barulah cari air Zam-Zam. Lagi tak ada. Tak ada air Zam-Zam, barulah cari khulwun. Dia ada dua. Ni khulwun ni manisan. Manisan ni ada dua. Satu khulwun, satu halwa. Apa beza khulwun dengan halwa? Khulwun manisan yang tak disentuh api. Seperti mana zabit, kismis, buah moktan ke, buah durian ke, boleh jugalah. Mana yang sesuai lah untuk kita buka puasa. Yang mana? Yang tak disentuh api. Tak ada juga yang ni, barulah halwa. Halwa ni manisan tetapi yang disentuh api, yang ni yang dimasak. Agak-agak ke, manisan ke, coklat ke apa, tak kisahlah. Baik, tak ada pun, tak tu pun tak ada, buka lah dengan tanpa ada pun, tentang cerita beradab. Jadi sini sama juga kan, kita menghilangkan karat dengan cara kita makan zabit antaranya lah. Baik. Menelan air liur yang suci tidak bercampur dengan sisa-sisa makanan di dalam mulut, sah puasanya. Jika bercampur dengan sisa makanan, batal puasanya. Ni bagi perhatianlah bagi orang yang sahur. Sahur kadang-kadang dia tak gosok gigi. Selagi orang dah azan subuh, dia duk rasa ada sisa celah gigi, dia pi congkel ataupun dia menggunakan lidah ke sebagainya, pi telan, batal puasanya. Sebut bab sahur ni teringat. Kita tuan-tuan berbuka biarlah dengan masuk waktu, bukan dengan azan. Takut kena scam. Tapi tuan-tuan sini insya-Allah jaranglah kena scam. Biasa yang kena scam ni kami orang Kedah. Duduk di Kedah buka radio IKIM. Cerah masa depan. Tak ada. Bukan kena scam, memang terscam diri sendiri. Lepas tu duduk Kedah bukalah radio Kedah. Ni duduk Kedah buka radio IKIM. IKIM kan ikut masa Kuala Lumpur. Tukar buka puasa awal 5 minit sebelum. Jadi jaga, kita buka puasa bukan dengan azan, tapi dengan masuk waktu. Hatta dah azan tapi waktu tak masuk, tak boleh buka. Tak azan lagi tapi waktu dah masuk, boleh buka. Begitu juga dengan sahur, kita berhenti sahur, tak boleh makan lagi dengan masuknya waktu subuh. Bahkan para ulama sebut imsak 50 ayat yang boleh kita baca sebelum subuh, sekitar lebih kurang 10 minit. Itu dipanggil imsak. Imsak ni bukan puasa. Imsak ni menahan diri. Kita tak puasa lagi, puasa masuk waktu lagi baru kita mula puasa. Sekarang kita tahan diri, tak makan dah, tak minum dah. Sekitar 50 ayat yang sempat kita baca sebelum subuh, disebut sekitar lebih 10 minit. Ni imsak dipanggil. Jadi tuan-tuan, pernah berlaku sekali masa tu dekat Pahang. Tak kira lah Pahang ke Selangor, Kedah semua sama. Kalau kata benda berlaku tuan-tuan, cuma kebetulan masa ni berlaku di Pahang. Kami baru habis masa tu Qiyamul Lail. Nak jadi cerita, tukang masak terjaga lambat. Dia jaga lambat. Dia main hantar tu lebih kurang 20 minit, 15 minit nak subuh. Tuan-tuan bayang tengok 20 minit nak makan nasi ke mana. Tolak dengan waktu imsak tinggal 10 minit. Tu dia jenah cedok makan. Tapi yang Syah Tok Bilal kata apa? Tak apa, makan pelan-pelan. Saya azan lambat sikit hari ni. Saya ada fikir Tok Bilal ni melakuk ke apa, tapi cara dia cakap tu sungguh, dia serius. Tapi memang ada fahaman yang macam tu. Fahaman dia kata apa? Berhenti makan bila masuk bila azan. Baru kita berhenti. Bahkan ada fahaman kata masih lagi azan boleh makan lagi. Yang penting sebelum habis azan. Masa azan boleh makan lagi. Berdasarkan hadis pula tu. Memanglah hadis, tapi kita kena faham hadis tu cerita zaman Nabi 2 kali azan. Azan pertama kan, azan pertama tak masuk waktu lagi kan, ada azan Abdullah ibn Maktum, azan Sayyidina Bilal. Azan pertama tak masuk waktu lagi, azan kedua baru masuk waktu. Hak cerita makan tu azan pertama. Kita sini azan pertama tu masuk waktu dah. Jadi para guru pun bila nak cerita konteks hadis biar sesuai dengan suasana. Dia pergi ambil kias semua tak boleh lah tuan-tuan. Baik insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar tu dulu, banyak lagi kalau kita nak bincang, tapi masa kita pun berehat. Katanya tadi sekadar santapan rohani saja. InsyaAllah ada rezeki kita akan bincang lagi. Banyak seronok bila bincang bab ilmu tuan-tuan. Kita ni nak jadi seperti mana Allah Ta'ala sebut, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ibadah tiru orang dengan ketiadaan ilmu. Tuan-tuan ya, hari ni ramai orang suka ibadat tiru-tiru orang tapi tidak mempelajari ilmu yang sebenar. Maka insya-Allah kita niatlah kita terlibat dalam majlis taklim ni sebagai nak memenuhi prinsip ataupun disiplin ilmu. Cukup sekali itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli kama qara'nahu farudhu lana 'inda hajri sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa asbaraka wal hamd. Taqabbalallahu minna minkum.